Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk subjek Bahasa Melayu tahun 3. Kita akan belajar unit 15. Tajuknya Indahnya Seni dan Budaya Kita, Buah Tangan dari Bumi Kenyalang. Kita akan belajar menjelaskan bahan secara bertata susila. Jadi kamu semua boleh buka buku teks jilid 2 halaman 13. Baiklah, objektif pembelajaran pada hari ini menjelaskan bahan secara bertata susila. Okey, jom kita lihat apakah maksud tata susila. Okey, tata susila merupakan adab sopan santun dan budi pekerti yang baik. Yang mana kalau kita bercakap dengan orang tua, orang yang lagi tua daripada kita, orang yang lagi berumur dengan kita mestilah menggunakan kata-kata yang baik dan bersikap sopan. Baiklah, sekarang ni kamu semua boleh buka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 halaman 13. Okey, kita akan lihat dan kita akan baca dahulu. Mendengar dan bertutur. Buah tangan dari Bumi Kenyalang. Bumi Kenyalang. Dayang Fatimah telah menghadiahkan selampai manik kepada Nabila. Selampai manik. Macam mana selampai manik? Kamu boleh tengok dalam gambar ataupun di sini. Ini adalah contoh selampai manik. Okey, cantik kan? Berwarna-warni. Okey, jadi kita sambung baca. Nabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang selampai manik tersebut daripada Dayang Fatimah. Okey, kita lihat ini selampai manik. Okey, apa? Selampai manik ini dihasilkan oleh etnik Sarawak. Jadi orang Sarawak, kebanyakannya orang etnik Sarawak yang memakai selampai manik ini. Memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Cukup lama. Proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Motif fauna seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Ini mungkin corak dia lah. Kamu boleh type di YouTube. Kamu boleh tengok macam mana contoh selampai manik itu dibuat. Okey. Seterusnya, motif pada selampai manik berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Okey, kita lihat soalannya. Okey. Dia suruh kita menjelaskan bahan secara bertata susila. Nabila, saya akan memberikan penjelasan tentang selampai manik ini. Selampai manik dihasilkan, apa kita kena bagi? Kita kena jelaskan. Apa? Macam mana cara kita nak jelaskan? Okey, kalau kamu lihat di sini, kamu hanya jelaskan ambil sahaja isi-isi yang diberi di sini. Nampak ni? Semua ni adalah penjelasan tentang selampai manik. Okey, contoh. Kamu salin balik daripada atas tu. Nabila, saya akan memberikan penjelasan tentang selampai manik ini. Selampai manik ini dihasilkan oleh etnik Sarawak. Selampai manik ini memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Motif fauna seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Motif pada selampai manik berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat Sarawak. Baiklah, fauna tu seperti haiwan. Fauna tu habitat-habitat haiwan lah. Dan flora tu seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi, untuk jelaskan secara bahan ini secara bertata susila, kamu hanya menyalin balik. Salin semula isi yang telah diberikan. Okey, baiklah. Seterusnya, kamu boleh siapkan buku latihan aktiviti Bahasa Melayu tahun 3, jilid 2, halaman 15 dan 16. Okey, boleh siapkan. Jadi, jom kita bincang sama-sama. Kita akan baca dahulu. Indahnya seni dan budaya kita. Berikan penjelasan secara bertata susila, kemudian lakonkan. Kamu kena lakonkan lah. Kalau kamu di rumah, lakonkan bersama adik-beradik kamu. Okey. Perhiasan diri tradisional. Okey, ada anting-anting, doko, pending, cucuk sanggul, gelang rantai. Okey, kita lihat. Nenek, dialog antara perbualan antara nenek dan Alia. Alia, mari nenek tunjukkan alat-alatan hiasan tradisional nenek yang masih tersimpan elok. Cantiknya. Okey, kamu boleh isi sendiri. Ya Alia, kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Jika diperbuat daripada emas, apa jawapan yang kamu boleh isi? Respon dia.
Ini pending. Tahukah Alia tentang pending dipakai di bahagian mana? Mungkin kamu boleh jawab kamu tahu. Okey, kita lihat contoh cadangan jawapan. Cantiknya alat-alatan tradisional nenek ini. Yang seterusnya, jika diperbuat daripada emas, pasti harganya sangat mahal. Kamu sambung je sendiri ayat tu. Okey, seterusnya kalau yang bawah, soalan yang bawah, tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Kamu jawab, pending dipakai di bahagian perut. Macam tali pinggang, Okey, seterusnya kita lihat. Ini mesti cucuk sanggul, tempat kosong. Ini pula namanya dokoh. Apa nak jawab dia? Apa respon dia? Macam kita berbual, contoh kalau kamu tanya kawan kamu, siapakah nama kamu? Mesti kawan kamu akan menjawab, nama saya Ahmad. Nama saya Nabila. Okey, kamu mesti jawab. Setiap persoalan ada jawapannya. Okey, sambung. Untuk nampak lebih bergaya, nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Gelang tangan, tempat kosong. Okey, betul Alia. Anting-anting pula. Bijak cucu nenek. Nak jawab apa? Okey, contoh. Apakah nama perhiasan ini, nenek? Dia tanya. Jadi, nenek dia pun jawab. Ini pula namanya dokoh. Okey, seterusnya. Dokoh ini seperti rantai. Bagaimana untuk kelihatan lebih bergaya? Dia terang pula dokoh tu apa. Kemudian, sebab jawapan di bawah untuk nampak lebih bergaya. Jadi, Alia tu pun bertanyakan soalan kepada nenek. Bagaimanakah untuk kelihatan lebih bergaya? Okey, seterusnya. Gelang tangan cantik dipakai oleh kedua-dua belah tangan. Okey. Anting-anting pula dipakai sebagai hiasan di telinga. Maaf, di dengan telinga rapatkan dia. Okey, rapatkan dia. Kemudian nenek dia pun puji dia. Puji Alia. Bijak cucu nenek. Jadi Alia nak jawab apa? Terima kasih nenek atas pujian yang diberikan. Nampak? Mudah sahaja. Hanya jawapan semua dah ada di dalam soalan yang diberi. Kamu hanya masukkan dan susun sahaja ayat berikut. Okey, ini merupakan cadangan jawapan. Okey, seterusnya kamu boleh tengok buku teks muka surat 16 pula. Okey, kita baca dulu. Berikan penjelasan secara bertata susila. Kuda-kuda dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan menampakkan kaki sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Pergerakan ini mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Okey, ni nampak dia ada pergerakan, dia ada 6. Siap sedia, kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda silang dan kuda-kuda belakang. Ingat, jawapan semua ada dalam ni. Semua ada dalam petikan. Semua ada dalam penjelasan yang diberi. Okey, kita lihat yang pertama. Saya baru mempelajari pergerakan silat kuda-kuda dalam pencak silat. Okey. Bolehkah saya tahu apakah pergerakan kuda-kuda itu? Boleh. Kuda-kuda ialah, tengok di atas. Ada jawapan di atas. Apa? Mana jawapan dia? Okey, betul lah tu. Yang atas, kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Sambung je. Tulis kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Okey, soalan kedua. Apakah jenis-jenis pergerakan kuda-kuda yang boleh kamu pelajari, Imran? Okey, soalan nombor 2 ni, salin. Kalau tak muat, kecilkan tulisan. Pergerakan dia ada berapa ni? 5 ni. 1, 2, 3, 4, 5. Salin balik semua jawapan ni. Contoh ayat, tapi susunlah elok sikit ayat tu. Okey, saya mempelajari pelbagai jenis pergerakan kuda-kuda seperti siap sedia, kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda silang dan kuda-kuda belakang. Nampak jawapan dah ada. Kamu salin saja. Tak perlu risau. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Mengapakah pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat? Kenapa penting? Ada juga jawapan dia dah beri dah. Ni pergerakan dia apa? Untuk apa? Persediaan untuk menangkis serangan lawan. Jadi contoh jawapan, cadangan jawapan. Pergerakan kuda ini, salin balik soalan tu. Pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan dan mengekalkan posisi agar lawan tidak mudah jatuh ketika berada dalam kedudukan bertahan. Nampak? Jawapannya pun dah ada. Mesti kamu akan cakap,
Cikgu, ustazah, saya tak muatlah nak tulis. Yang tu kamu kena kecilkan tulisan. Ataupun pada garis tu kamu garis lagi 2. Tambah lagi 1 garis di sini. Garis lagi 2. Kamu kena cuba berfikir bagaimana cara untuk kamu muatkan dalam kotak ini. Ustazah yakin kamu semua bijak. Okey, seterusnya. Mengapakah kamu belajar silat, Imran? Kenapa kita belajar silat? Kenapa? Kenapa? Yang ni jawapan kita sendiri. Kalau kamu belajar silat untuk apa? Semestinya saya belajar silat untuk mempertahankan diri. Mana ada orang belajar silat sama saja-saja. Mesti belajar untuk mempertahankan diri. Kalau ada orang jahat ke, ataupun orang yang kamu tak kenal datang dekat kamu, kamu boleh menggunakan silat untuk mempertahankan diri. Tapi jangan guna untuk melakukan keburukan pula. Okey? Jangan nak gunakan untuk bertumbuk dengan orang. Jangan. Gunakan untuk benda yang baik sahaja. Okey? Boleh? Itu sahaja cadangan jawapan yang diberikan. Kamu boleh buat. Okey, boleh buat sekarang. Okey? Okey, sekian sahaja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua hebat.